Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Untuk saya, rang undang-undang etika hakim ni, saya fikir lebih baik kita tidak ada sebarang undang-undang. Ia adalah dalam suasana yang lebih baik. Hakim-hakim kita tidak dikawal melalui undang-undang. Sebab hakim-hakim ini mereka bukan seperti pekerja pejabat atau pekerja-pekerja lain. Hakim-hakim menduduki satu tempat yang istimewa, disanjungi tinggi, dan harapan adalah besar oleh semua lapisan rakyat bahawa seseorang hakim itu akan menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan, yang pertama sekali keadilan. Tetapi apa yang berlaku sejak tahun 1988, di mana mantan Perdana Menteri pada masa itu, Tun Dr. Mahathir, telah mengambil langkah-langkah untuk mencemari, hampir membinasakan institusi kehakiman negara kita, yang pada satu masa disanjungi tinggi, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Kes-kes kita telah dirujuk di mahkamah di serantau ASEAN, tetapi sekarang di Singapura pun kes kita tidak dirujuk. Sebab apa ini boleh berlaku? Bagaimana badan kehakiman kita boleh menjadi begini sehingga banyak kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah kita tidak boleh diterima sehingga pihak-pihak dalam perjanjian komersial lebih suka atau selesa dengan mengadakan arbitration di negara-negara lain. Mereka lebih percaya kepada bidang kuasa mahkamah di negara Singapura atau Hong Kong, dan sekarang baru-baru ni di Vietnam yang begitu kita kebelakangan dalam 10 tahun yang lalu. Sekarang pedagang-pedagang lebih memilih Vietnam dan bukan Kuala Lumpur Arbitration Center. Ini adalah sebab beberapa keputusan Datuk Yang Dipertua yang dibuat oleh mahkamah-mahkamah kita. Saya ingin berjurus kepada satu contoh di mana Mahkamah Persekutuan Malaysia telah begitu zalim, saya menggunakan perkataan zalim, membuat keputusan di mana pihak-pihak yang terlibat tidak dapat keadilan, malah sistem kehakiman negara kita terus terjejas di pandangan bukan saja oleh rakyat Malaysia tetapi rakyat antarabangsa. Saya ingin rujuk pada satu kes di mana seorang perempuan warga negara Thai bernama Bun Sun Bunyanit. Ini adalah satu kisah yang sedih, Datuk Yang Dipertua. Sedih tapi dan benar. Pada suatu ketika, Madam Bun Sun Bunyanit memiliki 2 bidang tanah di Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Tanpa pengetahuan beliau, borang pindah milik tanah itu telah dipalsukan oleh seorang yang lain, dan tanpa pengetahuan beliau, kedua-dua bidang tanah itu dipindah milik kepada Adona Properties Sdn Bhd. Madam Bun Sun Bunyanit telah memulakan prosiding di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, tetapi beliau gagal. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah memberi penghakiman perintah bahawa Adona Properties, sebab nama Adona Properties tercatat dalam hak milik tanah-tanah itu, maka Bun Sun Bunyanit tidak ada hak lagi. Walaupun tanda tangannya dipalsukan, mahkamah sedia terima
dan akui tanda tangannya dipalsukan. Tetapi tetap pendiriannya adalah mengikut Seksyen 89 Kanun Tanah Negara, Conclusiveness of the Register of Title dengan izin. Tetapi mahkamah gagal untuk tengok keadilan kes itu. Puan Bun Sun Bunyanit telah rayu ke Mahkamah Rayuan, di mana Mahkamah Rayuan dengan keputusan Gopal Sriram telah memberi satu keputusan yang adil, di mana hakim tersebut telah mengatakan oleh sebab pemindahan hak milik ini dipalsukan, pendaftar hak milik diarahkan oleh Mahkamah Rayuan untuk pindah, untuk catat balik daftaraikan Bun Sun Bunyanit sebagai pemilik yang sah. Tetapi malangnya Adona Properties telah rayu kepada Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan dengan anehnya dan mengejutkan semua peguam-peguam dan juga orang ramai dengan membenarkan rayuan Adona Properties dan mengatakan bahawa Adona Properties adalah pemilik yang sah, walaupun Mahkamah Persekutuan akui bahawa tanda tangan Bun Sun Bunyanit telah dipalsukan. Di mana ada keadilan di kes ini? Madam Bun Sun Bunyanit telah derita, penderitaannya tidak terhingga sampai merana, sampai dia meninggal dunia. Itu tidak kisah dia warga negara Thai ke warga negara Malaysia. Keadilan itu keadilan. Artikel 8 mengatakan semua orang, all persons are equal before the law and equal protection of the law. Dan hakim Mahkamah Persekutuan yang memutuskan kes ini, Tun Yusof Chin, mengatakan Adona Properties adalah pemilik yang sah. Mahkamah Persekutuan ada satu lagi peluang melalui kaedah 137, kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan, untuk kaji balik kes ini. Dan Mahkamah Persekutuan sekali lagi gagal apabila anak kepada Bun Sun Bunyanit telah rayu untuk kajian balik, iaitu nama dia Kopchai Sosotikul. Masih gagal juga. Masih sekali lagi Mahkamah Persekutuan katakan Adona Properties adalah pemilik yang sah. Ini bertentangan dengan Seksyen 340 Kanun Acara Tanah Negara kita. Bagaimana ini boleh jadi? Adakah sumpah Bun Sun Bunyanit yang mengakibatkan Pulau Pinang jatuh ke tangan Pakatan Rakyat? Ini kita ambil serius, pandangan yang serius, Datuk Yang di-Pertua. Ini dikatakan Mahkamah Persekutuan Apex Court. Hanya Malaysia menggunakan perkataan Apex Court. Di Commonwealth lain-lain negara tak gunakan. Supreme Court, Federal Court, High Court of Australia, House of Lords, England. Jadi hakim-hakim Mahkamah Persekutuan kita langsung tidak pedulikan keadilan. Siapakah mereka ini? Siapa lantik mereka? Semua dilantik oleh Perdana Menteri kita dahulu dan mantan Perdana Menteri. Tun Yusof Chin yang memutuskan kes Bun Sun Bunyanit telah berlancung di New Zealand dengan Wike Lingam. Saya boleh sebut Tun Yusof Chin nama sebab dia bukan hakim sekarang.